Setiap manusia di dunia ini tidak lari dengan sifat manusiawi, iaitu berbuat kebaikan dan kesalahan. Namun, bagaimana seorang Nabi? Apakah Nabi juga berbuat kesalahan? Sebahagian dari kita mungkin menganggap bahawa Nabi tidak pernah melakukan kesalahan. Berbeza dengan Rasulullah SAW yang bersifat maksum, iaitu tidak pernah melakukan kesalahan. Namun, kesalahan yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul berbeza dengan kesalahan yang kita lakukan. Contohnya Nabi Yunus yang melakukan kesalahan kerana meninggalkan umatnya yang tidak mahu beriman kepada Allah. Kisah Nabi Yunus alaihissalam yang telah ditelan ikan paus telah kita dengar dari dulu lagi. Sudah tentu di sebalik peristiwa itu ada hikmah yang boleh dipetik. Ketika seorang Nabi sudah ditugaskan untuk berdakwah di suatu wilayah, bererti ia tidak boleh lari atau putus asa dalam menjalankan perintah Allah. Nabi Yunus alaihissalam telah ditugaskan untuk berdakwah di sebuah kawasan yang bernama Ninawa. Ninawa adalah sebuah daerah yang ada di Iraq. Kota tersebut adalah kota yang paling kaya dan besar pada saat itu. Sebelum mengenal agama, penduduk Ninawa menyembah sebuah patung besar berbentuk singa. Nabi Yunus telah diutuskan oleh Allah untuk mengajarkan ilmu agama kepada penduduk Ninawa. Namun, sekian lama berdakwah, Nabi Yunus telah diendahkan oleh masyarakat Ninawa. Oleh itu, beliau putus asa lalu berdoa kepada Allah agar dipindahkan berdakwah ke daerah lain. Namun, doa Nabi Yunus tidak dikabulkan oleh Allah. Akhirnya, beliau mengambil inisiatif sendiri untuk pergi berdakwah ke daerah lain. Saat itu, beliau meninggalkan umatnya dalam keadaan yang sangat marah. Nabi Yunus tak bersabar menghadapi kaumnya yang tak beriman kepada Allah, sehingga beliau berputus asa dalam berdakwah. Nabi Yunus pun menaiki sebuah kapal. Lalu kapal itu dihentam ombak besar. Oleh itu, ketua kapal bertindak membuang satu demi satu barang yang ada di atas kapal. Hal ini agar kapal tidak karam. Namun, kapal tetap terumbang-ambing di badai ombak. Akhirnya, ketua kapal mengambil keputusan untuk mengurangi penumpang. Caranya adalah setiap nama penumpang di atas kapal ditulis di atas kertas. Siapa yang dipilih harus melompat ke dalam laut untuk mengobarkan diri. Pada undian pertama, Nabi Yunus telah terpilih. Semua penumpang memilih untuk melakukan undian seterusnya. Namun, beberapa kali pun undian tetap dibuat. Namun, Nabi Yunus juga yang terpilih. Nabi Yunus menyedari bahawa ini adalah hukuman buatnya kerana meninggalkan umatnya. Kemudian, tiba-tiba ada seekor ikan paus yang menelannya. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus bercampur dengan makanan ikan dan keadaan yang sangat gelap gelita. Nabi Yunus bertaubat dan berserah diri kepada Allah. Hingga akhirnya, setelah 2 minggu, beliau pun keluar dari perut ikan itu. Setelah keluar dari perut ikan, Nabi Yunus berjanji akan kembali berdakwah kepada umatnya, kaum Niwana. Nabi Yunus pun akhirnya sampai di wilayah Niwana. Beliau melihat patung singa yang dijadikan sembahan sudah rata dengan tanah. Hal ini disebabkan oleh ribut yang menimpa wilayah itu. Sejak saat itu, penduduk Niwana patuh terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Itulah hikmah dari peristiwa yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Beliau meninggalkan kaumnya dan berputus asa berdakwah dengan kaumnya Ninawa.
Namun Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan kuasanya dengan memberi pelajaran dan pengajaran kepada Nabi Yunus alaihissalam, dan Allah telah mengampuni segala kesalahan Nabi Yunus alaihissalam.